أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini mungkin buat kali yang pertama kita sama-sama dapat dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa beroleh barakah, rahmat, petunjuk dan hidayah dari sisinya, insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang sudi menjemput saya menyampaikan kuliah pada malam ini, dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan maaf kerana kelewatan. Kira turun tu 5.30 dah, tapi tak tahu jam lagu mana. Lepas tu tengah jalan tadi ada aksiden 2 tempat. Jadi AJK telefon tadi pun masa tu dia tulis 8.53 baru sampai, lepas isyak. Masa tu azan maghrib kat tengah jalan. Itulah saya tanya sama ada kira nak batal saya patah balik ke nak tunggu. Dah tuan-tuan sanggup tunggu, saya main lajak juga. Alhamdulillah. Baik, mengenai kuliah kita pada malam ini, saya mengambil kesempatan untuk sama-sama kita merenung, untuk sama-sama kita membaca dan mentadabbur beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran, merujuk ayat 52, 53 dan 54, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Daripada 3 ayat, saya baca ayat yang pertama merujuk ayat 52 surah Ali Imran, yang mana Allah berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufr, dan tatkala Nabi Allah Isa alaihi salam, kalimah ahassa di sini kalau ikut literal atau secara harfiah dalam bahasa Arab, ahassa ni rasa.
ketika mana Nabi Allah Isa alaihi salam merasai. Kalau rujuk tafsir Jalalain, ahassa ditafsirkan dengan kalimah alima, mengetahui. Maksudnya kedudukan sekarang yang Allah nak cerita pada kita ketika mana Nabi Allah Isa ni mula merasai ataupun mengetahui minhumul kufr, yang mana ada sebahagian daripada Bani Israel ni telah melakukan kekufuran, yakni melakukan pengkhianatan dan penyelewengan terhadap agama. Di samping itu mereka juga merancang sesuatu yang buruk terhadap diri baginda sendiri. Jadi dalam konteks ini kita nak mempelajari satu benda. Bila sebut tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berkewajipan bagi kita untuk mengimani bahawa Nabi Allah Isa ini adalah merupakan salah satu daripada Nabi dan Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkenaan dengan Nabi Isa, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa ta'ala merujuk Nabi Isa dalam Al-Quran ni dengan 3 sebutan. Pertama, Allah menyebut Nabi Isa dengan kalimah Isa. Yang kedua dengan kalimah Al-Masih. Dan ketiga Isa bin Maryam. Jadi kita boleh rujuk melalui 3 jenis sebutan ini yang ditujukan kepada Nabi Allah Isa. Bila Allah guna kalimah Isa semata-mata, ada 21 kali datangnya kalimah ni. Bila Allah guna merujuk Al-Masih 11 kali dalam Quran. Bila Allah guna Isa bin Maryam ada 23 kali dalam Quran. Walaupun ada sesetengah ulama berpendapat nama Nabi Allah Isa secara khusus disebutkan 25 kali dalam Quran, berbanding dengan Nabi Muhammad sendiri yang secara khusus disebut kalimah Muhammad cuma 4 kali. Tapi gelaran yang merujuk kepada Nabi Muhammad tu banyak. Faham tak? Maksud saya, hak betul-betul menggunakan kalimah Muhammad cuma 4 kali. Dan Isa 25 kali. Baik. Nabi Allah Isa ini, kalau kita ambil sejarah paling awal, beliau ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Dalam surah Ali Imran merujuk ayat 49, ayat awal menyebut wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia ini diutuskan oleh Allah menjadi seorang rasul khusus untuk Bani Israel. Dan Nabi Allah Isa ini dilahirkan di mana? Di bumi Palestin, di satu tempat yang disebut sebagai Bait Laham ataupun disebut Baitul Laham. Dalam bahasa Inggeris disebut Bethlehem. Baik. Yang jadi pertikaian ialah Nabi Allah Isa ni waktu duduk di Palestin, kita tahu zaman tersebut negara ataupun bumi Palestin ini didominasi oleh orang-orang Romawi. Jadi yang jadi pertelingkahan, Nabi Allah Isa ni hidup zaman siapa? Sebab ada riwayat yang sebut zaman Augustus, ada yang sebut zaman Pontius Pilate, ada yang sebut zaman Herodes. Sebenarnya ketiga-tiga tu betul. Bagaimana ketiga-tiga zaman tu boleh jadi betul? Bila kita merujuk kepada Augustus, dia adalah pemerintah utama, iaitu pemerintah Byzantium Timur. Yang jadi pemerintah ulung merujuk kepada Caesar Augustus. Dia, Nabi Isa lahir pada zaman tu, tetapi beliau tak berada di bumi Palestin sebab beliau memerintah satu pemerintahan induk. Di mana? Di Byzantium Timur. Manakala wakil-wakil ataupun gubernur kepada Caesar Augustus zaman Nabi Isa dilahirkan memang Raja Herodes, yang disebut dalam sejarah inilah Raja Herod yang agung. Baik, ketika lahirnya Nabi Allah Isa,
kelahiran Nabi Isa ni ditanda dengan ada bintang-bintang tertentu. Jadi yang menyebabkan 3 orang magi, istilah magi ni macam ni, dia merujuk kepada istilah Nabi kepada orang agama Parsi. Orang agama Parsi menyebut utusan daripada Tuhan itu dengan kalimah magi. Ada 3 orang magi tengok tanda-tanda bintang-bintang tertentu di langit, salah seorang utusan Allah dah dilahirkan. Jadi mereka menuju ke tempat tu, iaitu bumi Palestin. Jadi buat pertama kali mereka pergi jumpa Raja Herod dulu. Kemudian barulah dia pergi jumpa dengan ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Maryam. Jadi disebabkan mereka mengetahui, kalaulah mereka menceritakan ciri-ciri sebenar Nabi yang baru lahir ini kepada Herod, pasti Herod akan melakukan perbuatan yang buruk terhadap Nabi Allah Isa. Jadi mereka lepas jumpa dengan Maryam terus balik ke tempat asal mereka. Jadi ketika Nabi Allah Isa ini mulai membesar, ibunya Maryam yang menerima nasihat daripada 3 orang magi itu bimbang dengan keselamatan anak dia di bawah pemerintahan Raja Herod ni, maka dia melarikan diri. Ke arah mana? Ke bumi Mesir. Jadi Nabi Allah Isa dengan Maryam bermastautin di sana. Sampailah waktu bila mereka dah dengar berita Raja Herod ni dah meninggal dunia. Jadi bila Raja Herod meninggal dunia, barulah mereka kembali semula ke bumi Palestin. Dan masa tu yang memerintah Palestin ialah Pontius Pilat. Zaman Pontius Pilat adalah berlaku peristiwa hukuman dan peristiwa penyaliban tu. Walaupun dalam Islam kita beriman yang kena salib tu bukan Nabi Allah Isa. Jadi kalaulah jadi lagi benda macam ni, maksudnya zaman Augustus ke zaman Pilat ke zaman ni, dia sebenarnya macam tu dia punya kisah. Dia perlu melalui ketiga-tiga nama tokoh tadi. Baik, kembali kepada persoalan Isa. Bagaimana Nabi Allah Isa boleh merasakan penyelewengan, kesesatan yang menyebabkan sebahagian Bani Israel ini kufur? Kita perlu faham, orang-orang Bani Israel ini mempunyai satu dewan yang disebut sebagai Dewan Sinagog yang Agung, yang dipanggil kumpulan Sanhedrin. Jadi Sanhedrin ini didominasi oleh golongan-golongan yang disebut sebagai Saduki. Dia pecahan dalam agama, ataupun kita kata mazhab dalam agama Yahudi ni banyak. Cuma hak 3 paling besar saya boleh sebut. Pertama nama dia Farisi, yang kedua Saduki, yang ketiga Esen. Orang-orang Farisi ni lebih kepada orang-orang yang menjaga nilai-nilai agama. Orang-orang yang jaga nilai-nilai agama berdasarkan kitab Taurat. Dan golongan Farisi ni juga ialah golongan yang mempercayai hal-hal yang bersifat ghaib. Ghaib di sini maksud dia sama macam kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada syurga neraka. Tu golongan Farisi. Manakala golongan Saduki ni yang boleh kita sebut kalau macam hari ni religious rider, jenis geng-geng penunggang agama. Dia ni orang agama juga, tapi dia mengambil kesempatan guna agama ni untuk menyesatkan orang lain. Yang inilah yang disebut kebanyakan daripada dalam Quran, golongan-golongan Rabbai Yahudi yang menghalalkan apa diharamkan oleh Allah, dia mengharamkan apa yang Allah halal. Mereka menukar ayat-ayat tertentu, merubah dan membuang ayat. Inilah kumpulan Saduki. Tetapi sebab mereka ni lentur dan jenis kita kata panggil pencacai kerajaan Rom pada masa tu, jadi mereka lah boleh pegang Dewan Sanhedrin tu. Jadi manakala kumpulan yang ketiga Esen ni dia sama dengan kumpulan yang pertama, tapi yang bezanya mereka ni tak percaya bahagian ilmu-ilmu bersifat ghaib tadi. Agama mereka pegang, tapi hal-hal ghaib mereka tolak. Tapi dalam masa yang sama mereka boleh terima kemasukan unsur Helenistik. Bila sebut Helenistik, dia ialah unsur-unsur pagan daripada
agama-agama Rom kuno dimasukkan, kemudian dia satukan, dia campur. Yang ni kumpulan esen. Baik, bila Saduki pegang, kita boleh tahulah mereka mempergunakan agama untuk mengauk keuntungan duniawi mereka. Jadi bila Nabi Allah Isa ni disebutkan dalam ayat 48, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil, dan dia diajarkan tentang apa? Alkitab. Kitab di sini bukan merujuk kitab macam ni. Kitab di sini kebanyakan ulama tafsir menyebut alkitabah, iaitu ajak menulis, wal hikmah, ilmu yang benar, wat taurat wal injil. Di samping Injil yang sememangnya khusus Allah turunkan pada Nabi Allah Isa, kitab Taurat pun Allah letak pengetahuan Taurat tu pada Nabi Allah Isa. Allah letak Taurat bagi kat dia, Injil pun bagi kat dia. Jadi bila suatu ketika Nabi Allah Isa ni, dia antara orang-orang yang pi dengar kuliah daripada Sanhedrin tadi. Jadi ulama-ulama ni bila dia bagi kuliah, dia baca ayat-ayat daripada Taurat, yang mana ayat-ayat Taurat ni ada sebahagiannya yang telah diselewengkan. Sedangkan Nabi Allah Isa ni, ilmu Taurat duk dengan dia, Allah bagi Injil duk dengan dia. Jadi dia boleh detect setiap kesalahan-kesalahan ayat-ayat Taurat yang dibaca oleh golongan ni. Nak bagi mudah faham, macam saya ni bukan hafiz, tiba-tiba baca Quran salah baris, kita kata. Jadi orang hak hafiz Quran duk depan, ustaz salah tu, ustaz baca baris atas, ayat Quran sebenar baris bawah. Pasal apa? Sebab dia hafiz Quran, dia boleh detect salah saya baca. Ataupun mungkin dia ni belajar ilmu tafsir yang banyak, bila saya tersilap dalam menafsirkan ayat, ustaz salah tu, ayat tu tafsir macam ni, dia boleh detect. Jadi sebab ilmu Taurat duk dengan dia, jadi bila berlaku kesalahan-kesalahan yang diajarkan kepada Bani Israel itu dapat didetek. Sekali salah okey lagi, 2-3 kali kena tegak lagu mana? Berasa tercabat lah. Kita ni golongan-golongan yang dihormati. Sanhedrin ni golongan ulama. Dalam istilah disebut sebagai Rabbai, kan? Rabbai Yahudi. Baik, Rabbai ni sifat dia umum. Dia ada satu lagi yang lebih khusus, dipanggil Kohan. Kohan ni dia macam Rabbai juga, orang alim dalam agama Yahudi. Tetapi Kohan ni spesifik, lebih khusus, dia hanya milik golongan-golongan keturunan anak Nabi Allah Harun alaihi salam. Tu saja. Hak lain tu ikut keturunan mana. Janji dia belajar agama Taurat, dia belajar tentang hukum hakam dalam kitab Taurat. Bila dia jadi orang alim, dia dipanggil Rabbai, keturunan mana pun. Tapi kalau dia tu adalah keturunan salah silah nasab daripada anak Nabi Allah Harun, mereka dipanggil Kohan. Tahap dia Rabbai juga, tapi dia ada istilah khusus. Sebab dulu ketika sesat di padang Teh, hampir berapa tahun? Bani Israel sesat dengan Nabi Musa 40 tahun kan disesatkan. Waktu tu mereka mendirikan satu kemah yang disebut sebagai kemah suci. Kenapa istilah kemah suci? Kerana di bawah kemah itulah mereka melantik imam dan pemimpin mereka. Jadi imam-imam Bani Israel ini dilantik oleh Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa melantik imam-imam ni daripada kalangan anak-anak Nabi Allah Harun. Anak Nabi Allah Harun. Jadi keturunan Nabi Allah Harun itulah, kalau mereka tu dah capai satu tahap, mempunyai ilmu yang sesuai untuk dijadikan ulama Yahudi, mereka digelar sebagai Kohan tadi. Baik. Bila ini berlaku, sebagai contoh, satu ketika dah mendapat kritikan-kritikan daripada Nabi Isa, mereka mula merasakan ancaman. Isa ni boleh bawa satu ancaman besar, dan boleh kita kata apa? Hak sebelum ni tak ada orang tahu kita duk bohong, sebelum ni tak ada orang tahu kita duk menipu, tiba-tiba ada orang boleh detect, ada orang boleh trace dah. Jadi ni boleh membawa ancaman kepada kita. Jadi bila mereka ni, satu sifat dia, Nabi Isa tahu dah mereka ni ingkar, berbohong, berdusta, dan satu lagi dah ada ancaman nak bunuh Nabi Allah Isa. Ketika satu hari Nabi Allah Isa ni, dia bersama dengan sahabat-sahabat dia.
Dia bersama dengan sahabat-sahabat dia. Qala man ansari ilallah. Lalu Nabi Isa berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku ataupun pengikut-pengikutku dalam menegakkan agama Allah. Jadi dia nak cari pengikut dia hak sebenar, hak yang boleh mengikuti ajaran dia, mengikuti dakwah dia. Lalu bila bersama dengan sahabat-sahabat ni, dia tanya, siapa di kalangan kamu tu yang nak jadi penolong aku, pengikut aku dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada perkataan dan kalimah ini, ulama-ulama tafsir telah berpecah kepada dua pandangan dan pendapat. Pandangan pertama datang daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid kata, makna bagi man ansari ilallah, siapa yang nak jadi penolong, siapa yang nak jadi pengikut aku dalam menegakkan agama Allah, sebagaimana saya sebut yang pertama tadi. Ada satu lagi pandangan daripada Imam Sufyan As-Sauri dan juga yang lain-lain. Beliau mengatakan man ansari ilallah ni ialah siapa yang nak jadi pengikut, siapa yang nak jadi penolong aku bersama dengan Allah. Dia beza tu. Yang pertama, siapa yang nak jadi penolong dalam menegakkan agama Allah. Yang kedua, siapa yang nak jadi penolong aku bersama dengan Allah. Beza. Jadi kebanyakan ulama-ulama memilih yang lebih menghampiri kebenaran ialah pandangan pertama daripada Imam Mujahid, iaitu siapa yang nak jadi pengikut atau penolong aku dalam menegakkan agama Allah. Ataupun diberi pengulasan spesifik oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia, tafsir Ibnu Katsir, man ansari ilallah ni siapa yang nak jadi pengikut, siapa yang nak jadi penolong aku dalam menyebarkan dakwah. Dakwah untuk siapa? Untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tu lebih spesifik. Jadi sebenarnya ajakan-ajakan seperti ini juga pernah berlaku pada zaman junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pertanyaan daripada Nabi Isa, siapa nak jadi penolong, siapa nak jadi pengikut. Dan kita tahu zaman Nabi Muhammad, Rasulullah melalui dua fasa dakwah. Pertama, fasa sir, iaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, fasa jahr, dakwah secara jelas dan terang. Bila Allah dah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang, Nabi mendakwahkan Islam dan agama ni kepada penduduk Mekah. Tetapi Nabi melihat satu benda yang boleh melebarkan sayap dakwah Nabi ni. Yang paling utama, poin paling penting ialah Kaabah yang ada di Mekah. Kaabah yang ada di Mekah ni akan dikunjungi oleh ramai manusia pada setiap musim haji. Jadi orang-orang luar Mekah datang nak buat haji. Jadi Nabi guna kesempatan orang datang tu nak mendakwahkan Islam orang hak duk luar Mekah. Bukan Nabi keluar daripada Mekah pergi cari mereka, tapi mereka mari ke Mekah tu, Nabi guna kesempatan tu dakwahkan Islam. Jadi Nabi pergi kepada kumpulan tu, kelompok ni, kelompok tu, hak mana terima, hak mana tolak. Bahkan selepas Nabi pergi kepada setiap kumpulan, ada saja hak duk mengikut belakang dia. Siapa yang selalu ikut Nabi? Pak saudara dia, tak ada lain, Abu Lahab. Abu Lahab tukang clear balik. Contoh, Nabi pi kepada satu kumpulan, dia cerita pasal Islam. Lepas tu bila Nabi pi, Abu Lahab pula pi ke tempat Nabi habaq tadi. Kalau budak tu cakap, tak payah dengar, tak payah. Tu mengaruk aja, tak payah ikutlah dia cakap. Dia pi clear balik. Sampai ada satu tahap teruk, dia ambil pasir, dia tabur atas kepala Nabi. Dia maki Nabi, dia marah Nabi. Dan ada dalam riwayat Nabi SAW bersabda. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut man ar-rajulu, siapakah lelaki yu'wini,
yang akan menolong aku ala an uballigha kalam rabbi. Siapa lelaki, ataupun bahasa Arab rajulun ni dia merujuk kepada semua. Siapa di sini yang boleh tolong aku untuk aku menyampaikan dakwah risalah yang datang daripada Tuhan aku. Fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, bukan merujuk semua, hak lawan Nabi itulah, mana'uni, menghalang aku, an uballigha kalam rabbi, daripada aku mentabligh ataupun menyampaikan kalimah Tuhanku. Nabi dia tanya, siapa yang nak tolong aku, siapa yang nak bantu aku dalam usaha aku menyampaikan dakwah ni? Dalam ramai-ramai itu ada satu kelompok kecil yang datang daripada bumi Yasrib. Siapa dia? Satu kumpulan yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah pergi jumpa dengan Nabi. Nabi cerita kepada dia tentang Islam, pasal dakwah, pasal risalah. Akhirnya mereka menerima Islam. Bila mereka dah masuk Islam, mereka ni akan kembali ke Yasrib, dan mereka berjanji dengan Nabi, mereka akan tolong Nabi. Mereka akan bawa agama yang mereka terima ni, dakwah kepada anak beranak saudara mereka di Yasrib, dan insya-Allah tahun depan jumlah mereka tu akan bertambah. Tu janji dia. Dan bila mereka mari, memang jumlah mereka bertambah. Mari lagi bertambah. Sehingga dalam sejarah terjadi dua perjanjian yang cukup terkenal. Pertama, perjanjian Aqabah pertama, yang kedua perjanjian Aqabah yang kedua. Selepas perjanjian Aqabah yang kedua, baru Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, mereka menunaikan betul-betul amanah dan tanggungjawab yang mereka janjikan pada Nabi dulu. Yang mereka kata nak tolong Nabi, nak backup Nabi, nak bela Nabi, nak lindungi Nabi, mereka buat sungguh. Bila Nabi dengan sahabat Muhajirin berhijrah, apa yang mereka tak buat? Mereka sediakan rumah, mereka sediakan makanan, minuman, pakaian. Bahkan untuk sahabat-sahabat Muhajirin yang suka bertani atau bercucuk tanam, mereka berikan tanah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang diberikan, bukan kata tanah untuk diusahakan, jenis apa? Tanah yang dah ada pokok ni. Pokok apa? Pokok tamar, pokok kurma. Hak jenis suka berniaga macam Osman pula, Abdul Rahman bin Auf diberikan modal. Padahal sahabat Ansar ni nak bagi percuma saja, sebab tahu dah kawan ni jenis kaki berdagang, kaki berniaga. Tapi Abdul Rahman tetap menganggap itu adalah hutang, nanti aku akan bayar. Bahkan sahabat Ansar yang disaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf ni, hak hari ni jarang orang boleh buat, ialah dia sanggup menceraikan isteri dia, dia nak bagi salah seorang isteri dia pada Abdul Rahman. Kita hari ni mungkin kereta 2-3 biji boleh, tak apalah, kereta saya 10 biji, ambillah 3 biji. Tanah saya 10 ekar, ambillah 5 ekar. Duit saya banyak 10,000, ambillah 8,000. Tapi bini saya ada 2, tolong ambil seorang. Hak tu payah sikit tak? Kalau bagi pun bagi hak lagu mana? Tengok apa kata sahabat Ansar ni. Kalau kamu nak, kamu pilih hak mana rasa di mata kamu, di hati kamu suka dan berkenan, kamu pilih. Maksudnya dia diberi pilihan. Kalau kita agak-agak ada seorang cantik, seorang tak apa cantik, kita bagi hak mana? Hak cantik tu aku pegang lah, hak tak apa cantik hang ambil nak. Tapi hak ni pilih, hak mana berkenan hang ambil hak tu. Tu pun kalau diberi pilihan, nak lepas bini pun bukan satu yang mudah. Tapi sampai tahap tu, sebab itulah sahabat-sahabat ni digelar Ansar, orang yang banyak membantu dan menolong Nabi. Tu sejarah. Begitu juga ketika zaman sebelum tu. Siapa dia? Zaman Nabi Allah Isa. Yang banyak bela, yang banyak backup, yang banyak tolong Nabi Isa ialah sahabat-sahabat dia. Baik. Qala al-hawariyun, maka berkatalah al-hawariyun. Dah Nabi Isa tanya tadi kan, siapa nak jadi pengikut aku, siapa nak jadi penolong aku. Okey. Qala al-hawariyun, maka berkatalah al-hawariyun. Siapa dia hawariyun ni? Al-hawariyun. Siapa dia hawariyun? Hawariyun itulah pengikut-pengikut setia Nabi Allah Isa. Kalau kita buka kamus yang besar-besar dalam bahasa Arab,
Al-Hawariyun ni dia jadi macam lafzul mushtarak. Lafzul mushtarak ni satu lafaz yang makna dia banyak. Makna dia banyak. Contoh, Al-Hawariyun ni boleh dikatakan penolong, boleh. Al-Hawariyun pembela, boleh. Al-Hawariyun seorang yang mempunyai hati yang tulus dan ikhlas, boleh. Bahkan dalam tafsir Ibn Katsir sebut Al-Hawariyun ni boleh dispesifikasikan satu kumpulan manusia yang jenis bertubuh pendek. Kita letak satu kumpulan manusia, rata-rata mereka ni tubuh pendek, kita boleh keluar mereka ni Al-Hawariyun dengan sifat tadi. Kemudian Al-Hawariyun juga boleh dikatakan kepada satu kumpulan manusia yang jenis suka pakai pakaian yang berwarna putih. Jenis pakai putih lah ke, kita nak keluar kumpulan tu Al-Hawariyun, boleh. Ataupun kumpulan pemburu, sebab Al-Hawariyun juga bermaksud memburu. Al-Hawariyun juga boleh disebut pemburu, tapi makna yang dikehendaki di sini Al-Hawariyun bermaksud pembela. Bermaksud pembela ataupun penolong kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik, siapa dia Al-Hawariyun ni? Dalam sejarah ada berapa jumlah dia? Ada berapa orang dalam sejarah Hawari Nabi Isa? Dalam ayat Quran tak sebut berapa orang. Dalam hadis Nabi pun Nabi hanya cerita pasal Hawari, jumlah tak sebut, nama tak sebut. Tetapi ada sebahagian ulama-ulama sebut pun sumber yang mereka ambil berdasarkan daripada kitab Injil ataupun disebut sebagai Bible. Baik, kita boleh sebutkan nama-nama tu sebagai penjelasan, tetapi bukan untuk mengesahkan. Ingat, bila kita ambil sumber yang selain daripada Quran dan Sunnah yang pastinya sahih daripada Allah dan pasti confirm daripada Nabi, kita hanya boleh nyatakan dia dalam bentuk penjelasan. Menjelaskan maksudnya di sisi Bible, di sisi Kristian, inilah 12 Hawari Nabi Isa. Tapi untuk mengesahkan adakah benar mereka, itu kita tak pasti. Tetapi untuk menolak pun kita tak boleh, sebab kita sendiri pun tak tahu. Itu kaedah, sebab tu dia berbeza. Disiplin ilmu yang berteraskan Quran Sunnah dengan disiplin ilmu sejarah berbeza. Dia jenis kalau orang main Quran Sunnah ni, Quran tak sebut nama dia, Sunnah tak sebut, pakai tinggal terus. Tapi bila kita hidup dalam ruang manusia yang ramai, ruang manusia yang bermasyarakat, dan sejarah ini bukan ada keterlibatan dengan kita. Ni sejarah siapa? Ni sejarah Bani Israel. Dan Bani Israel ada rekod, ada manuskrip. Dan bila mereka sebut 12 ni, bila hadis tak sebut, ya, kita boleh tolak. Tetapi penolakan kita tu, kita perlu datangkan nama yang lagi sahih. Tu disiplin sejarah. Maksudnya kita tak boleh setakat kata, tak betul nama tu. Pasal apa tak betul? Quran tak sebut, hadis tak sebut. Ya, Quran tak sebut, hadis tak sebut. Tetapi sejarah ni, orang-orang ni hidup dengan mereka. Kalau salah, hang kena datangkan nama lain, lagi betul. Setakat sebut tak betul, di situ tak bernilai di sisi akademik disiplin sejarah. Jadi maknanya kita boleh sebut nama tu sebagai penjelasan. Di sisi mereka ni, kalau ada lepas ni jumpa hak betul-betul, tukarkanlah. Tapi selagi tak jumpa, ni di sisi mereka. Tapi bukan untuk mengesahkan. Kenapa bukan? Sebab kita pun tak pasti ya atau tidak. Kita takut sebahagian ya, sebahagian tidak. Dan mungkin semuanya ya, cuma Quran tak sebut, hadis Nabi tak sebut. Dia mudah macam ni lah. Sebab tu kita selalu sebut, bila melibatkan sejarah ni, sejarah yang rasmi tidak semestinya benar, dan sejarah yang benar tidak semestinya rasmi. Sebab kadang-kadang kita ni seolah-olah jadi rasmi. Contoh macam buku teks, apa yang ada dalam buku teks tu confirm semua betul. Sebab apa? Sebab dia dokumen rasmi. Tak semestinya. Sebab banyak benda lagi yang tak diceritakan. Contohlah kita ambil satu kes Tok Janggut. Biasanya bila buku sejarah cerita pasal Tok Janggut, cerita sejak dia kecil ke cerita hak dia lawan penjajah dah? Cerita dia lawan penjajah. Seolah-olah hak tolak daripada buku teks cerita tu macam kena meneliti. Seolah-olah kalau saya katakan saya ni cucu dia,
Waktu kecil, Tok Janggut ajak saya bersilat di kampung ni, bawah pokok ni. Benda tu tak ada dalam buku sejarah, tapi itu adalah hakikat kebenaran. Saya ni cucu dia. Bukan cucu sebenarnya, saya nak cerita. Sebenarnya bukan cucu, cuma nak habaknya. Saya cucu dia, dulu dia ajak silat telaga ni, sini ada pokok tu, pokok ni. Tapi dalam sejarah tak ada. Tapi hak ni bila tak ada dalam buku sejarah, tak semestinya dia tu tak betul. Tu betul tapi dia tak masuk dalam ni. Tu dimaksudkan sejarah yang rasmi tidak semestinya benar, sejarah yang benar tidak semestinya rasmi. Baik, selagi dia ada kebenaran, itulah dia. Okey, kembali kepada persoalan Hawari tadi. Baik, antara nama dia ialah pertama Peter. Biasalah Bible dalam bahasa Inggeris tak? Peter ataupun disebut Petrus. Yang kedua James. Sebab James ni ada nama dua orang. Hak pertama ni James anak Zabidi. Ada orang nama Zabidi ada di sini. Yang kedua James anak Zabidi. Yang ketiga John. Bukan kokok John tu dah. John. Yang keempat Philips. Yang kelima Andrew. Yang keenam Bartholomew. Yang ketujuh Matthew. Yang ke-8 Thomas. Yang ke-9 James. James ada dua orang tu. James anak Alphaeus. Yang ke-10 Thaddeus Labaius. Yang ke-11 siapa dia? Simons orang Zilot ataupun Simons orang Kanaan. Yang ke-12 Judas Iskariot. Nombor 12 itulah hak sahabat dia yang mengkhianati Nabi Allah Isa. Iskariot tu bukan nama. Iskariot tu dalam bahasa Ibrani bermaksud pengkhianat. Nama dia Judas. Judas Iskariot. Jangan pula kita cantik bunyi Iskariot, jadi kita pun letak nama. Itu maksud dia pengkhianat. Okey. Baik, tu 12. Saya sebut macam tadilah, tu 12 nama. Kita tak pasti betul ke tak. Mungkin ya, mungkin tak. Mungkin sebahagian ya, mungkin sebahagian tak. Okey. Bila sebut mereka ni, mereka adalah, adakah mereka benar-benar kesemuanya Bani Israel atau sebahagian mereka ni berbangsa lain? Cuma mereka ni mengikuti ajaran Nabi Allah Isa pada waktu tu. Yang ni juga kita tak dapat nak pastikan. Sebab yang confirm kalau kita tengok kitab Injil ni, dia turun pada Nabi Isa ni menggunakan bahasa apa? Bahasa apa kitab Injil? Kalau Quran bahasa Arab. Kalau Ibrani Taurat. Kalau Ibrani Taurat. Injil ni dia lebih kepada Aramaik Syriac yang disebut Syriani. Okey. Tiga-tiga ni dia duduk bawah Semitic language. Bahasa Semitic. Bahasa Semitic ni ada 62 hingga 65 bahasa. Antaranya 3 hak terkenal, Hebrew, Ibrani itulah bahasa kitab Taurat, Aramaik Syriac, Syriani bahasa kitab Injil, Arab Quran, termasuk Semitic language. Bila sebut Semitic, apa dia Semitic? Semitic tu sendiri apa dia? Bahasa Semitic. Semitic ni merujuk kepada anak Nabi Nuh, Sam tu. Anak Nabi Nuh yang nama Sam. Jadi Semitic language adalah bahasa-bahasa yang digunakan dan dipertuturkan oleh anak-anak keturunan Sam bin Nuh. Jadi hak mana anak keturunan dia guna bahasa ni, lagu ni, logat ni, lagu ni, semua dipanggil Semitic language, bahasa yang digunakan oleh anak-anak keturunan Sam. Jadi Semitic tu asal daripada Sam. Cuma yang selalu kita kedengaran bila kita belajar sejarah dalam dunia moden ni ialah istilah anti-Semitic. Anti-Semitic. Anti tu anti lah, macam anti dadah, anti rasuah. Kita tahu kalimah anti, tak suka kan. Semitic tu merujuk pada apa? Takkan tak suka kepada anak-anak Sam. Asal dulu, kalau zaman kuno dulu, hak betul penggunaan anti-Semitic ialah kerana pergaduhan dalaman, anak beranak, adik-beradik bergaduh, iaitu antara anak-anak Sam dengan anak-anak Ham. Anak Nabi Nuh ada 4 orang, Kan'an, Sam, Ham, Yafis. Ada seorang hak tak dengar kata, hak nakal sikit, nama dia Kan'an. Hak Nabi Nuh ajak naik kapal pun dia tak mau dengar. Hak tu hanyut tenggelam. Tinggal Sam, Ham, Yafis.
Jadi selepas kapal Nabi Nuh mendarat tu, bila mereka ni dah mula membiak, Nabi Nuh telah menetapkan hak ni duduk kawasan ni, hak ni duduk kawasan ni, kawasan ni. Jadi Ham ni tak berapa setuju dengan penetapan tu. Jadi pertelingkahan antara anak beranak Ham dengan Sam. Jadi hak asal dulu bila kata anti-Semitik tu, kumpulan Ham ni yang tak suka kepada Sam tu, disebut anti-Semitik secara umum. Tapi bila mari zaman moden, anti-Semitik lebih merujuk kepada anti kepada Yahudi. Anti kepada Yahudi. Kenapa? Kerana memang Yahudi itu dia akan datang daripada jalur Sam. Sebab Nabi Ibrahim confirm daripada Sam. Maksudnya dia ada darah keturunan Sam. Anak dia Ishak pun akan jadi confirm. Ismail pun akan jadi confirm. Lah anak kepada Ishak siapa? Anak kepada Ishak, Yakub confirm. Yakub inilah dalam sejarah dikenali sebagai Israel. Anak-anak Yakub termasuk Nabi Allah Yusuf, Bani Israel, confirm Sam. Dan keturunan ni jugalah daripada anak Nabi Yakub yang nama Lewi, itulah melahirkan keturunan Lewi ni satu keturunan yang special. Sebab keturunan Lewi ni banyak lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel, antaranya Nabi Musa, Nabi Harun. Bila lahir Nabi Allah Musa, automatik Nabi Musa ni daripada keturunan Lewi yang darah Sam tu masih ada. Kemudian mari pula jalur dia. Mari Nabi Daud, mari Nabi Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman tu baru berlaku pemecahan kuasa antara Israel Utara yang memerintah di Samaria dengan Judah Selatan. Masa Judah Selatan memerintah itulah istilah Yahudi keluar. Jadi mereka ni masih lagi anak-anak keturunan Sam sebenarnya dari sudut sejarah. Jadi bila pengistilahan Yahudi keluar, jadi hari ni yang panggil anti-Semitik tu anti kepada Yahudi. Tak semestinya dia tu keturunan Ham macam hak asal tadi. Kalau dulu Ham saja benci tu kan. Tapi hak ni keturunan mana pun kalau dia tu benci Yahudi dipanggil anti-Semitik. Tak kira lah dia keluar daripada hutan orang asli. Hang orang asli, ya aku orang asli, tapi aku anti-Semitik. Padahal dia tak kenal pun Yahudi tak. Tapi nak ayat bila dia anti-Semitik, dia tu anti-Yahudi. Baik, kita hari ni anti siapa? Bila sebut anti-Yahudi tu, bukan kita tu anti kepada semua Yahudi, tak. Jangan fikir asal saja orang tu Yahudi kita nak marah, orang tu Yahudi kita benci. Ni orang silap faham. Yang kita marahnya ialah Zionis tu. Zionis tu sebenarnya merujuk kalimah kita kata benci Yahudi, nak awah ke Yahudi, kita merujuk Zionis. Tapi dalam Quran ni Allah sebut Yahudi wan Nasara aja. Allah tak sebut Az-Zionis, tak jumpa kan? Jadi kena faham di situ. Keumuman bila bercakap marah pada Yahudi tu bukan semua. Sebab Yahudi pun ada yang mulia, ada yang beriman, ada yang baik. Bila kata dia tu merujuk kepada bangsa, dia akan statik sama semua. Bila kata Yahudi, mesti ada hak baik, mesti ada hak jahat. Ke Melayu baik semua? Bila kata melibatkan bangsa, bila sebut Melayu, ada Melayu hak baik? Ke kita nak nafi sebab kita Melayu, tak ada Melayu hak jahat? Tak boleh, Melayu pun ada. Hak beriman ada Yahudi, hak tak beriman ada Melayu. Hak beriman pun ada, hak tak beriman pun ada. Hak semayang pun ada, hak tak semayang pun ada. Sebab kita ni Melayu, kita tak boleh nak nafikan benda-benda buruk tu seolah nak kita nak sembunyikan. Tak ada. No. Bila kata nama bangsa apa pun, sifat-sifat tadi ada. Cuma bila kita merujuk kepada anti, nak marah, geram tu yang mana? Dia merujuk kepada Zionis. Zionis lah yang banyak menggunakan backup stand. Maksudnya dia duduk belakang tu, dia gunakan apa-apa yang Yahudi sebenar ada. Dia bukan Yahudi sebenar pun, tapi dia seolah-olah tempelkan diri dia seolah-olah dia tu Yahudi. Jadi bila orang nak marah, orang marah pada siapa? Orang marah pada Yahudi. Dia sebenarnya tu bukan Yahudi sebenar. Dia tu Yahudi hybrid kita panggil. Yang dipanggil Yahudi Ashkenazi, Yahudi Sephardi, Yahudi Mizrahi, Yahudi Kochi, Yahudi Kaifeng, Yahudi Samaritan. Tu semua Yahudi hybrid. Kalau dulu Yahudi betul-betul Yahudi, mereka kena bangsa Yahudi baru boleh jadi agama Yahudi. Tak boleh macam orang Melayu, saya bangsa Melayu, saya nak masuk agama Yahudi, saya jadi Yahudi. Tak boleh. Dia kena saya ni sendiri memang bangsa Yahudi. Sebab tu yang terbaik Islam. Sebab Islam tak nilai pada bangsa tu.
Maksudnya orang Cina boleh jadi Islam tak? Oh, boleh. Mari orang Dayak boleh jadi Islam, orang Sulu boleh jadi Islam, bangsa tu Islam. Jadi kita angkat Islam lebih daripada bangsa. Kalau kita mengagungkan bangsa, contoh bangsa Yahudi, agama Yahudi, hanya bangsa Yahudi boleh masuk. Lepas tu kalau orang lain nak jadi Yahudi, tak boleh ya. Sebab tu dia jadi khusus untuk dia. Sebab dia merasakan anugerah Allah, Asy-Sya'bul Mukhtar dulu ada lagi dengan dia. Apa dia? The people choice lah. Konon-kononnya dia tu manusia pilihan Allah. Sebab tu dia boleh jadi hebat hari ni. Orang lain semua duduk bawah dia. Okey. Faham tu lah? Apa kata Hawariyun? Nahnu ansarullah. Kami ansar, penolong Allah, Allah lah. Jadi jawapan mereka bila Nabi Isa tanya tu, kata Hawariyun, nahnu ansarullah, kami penolong Allah. Baik, ni literal harfiah, kami penolong Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid secara hakikat, ayat tu betul ke salah? Kami penolong Allah, ayat tu betul ke salah? Kalau kita belajar secara hakikat, dia jadi sebenarnya Allah perlukan penolong tak? Kalau secara hakikat Allah tak perlukan penolongan, Allah tak perlukan penolong, dan Allah tak perlukan pertolongan pun. Sebab sifat Allah sendiri itu jadi penolong dan memberi pertolongan kepada makhluk dan hamba yang dia jadi dan ciptakan. Jadi sebenar merujuk kami penolong Allah ni dari sudut menolong, menegakkan agama Allah. Jadi istilah yang ulama bagi yang boleh dikategorikan menjadi sebagai penolong Allah, sama ada kita membantu menyebarkan dakwah Islam, penolong Allah, kita berjihad fi sabilillah pun penolong Allah, kita buat sesuatu yang diniatkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memuliakan agama pun penolong Allah. Ada beberapa perkara yang boleh dikategorikan sebagai penolong Allah. Tu maksud dia. Bukan penolong tu kerana Allah tu lemah, kita pergi tolong Allah jadi kuat tak. Boleh faham lah. Jadi silap faham, dia jadi kod lain. Dia jadi kod lain. Orang sini tak apa, sebab dia dengar live. Orang hak dengar ni, awak ustaz ni lagu ni. Dia faham kod lain. Orang sini faham dah. Orang hak di luar ni. Macam tu maksud saya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad, dan kami bersaksi bi anna muslimun, sesungguhnya kami termasuk di dalam golongan muslimun yang berserah diri, ataupun golongan muslim ni tunduk ataupun patuh. Baik, Allah sebut kalimah muslim di sini, dan kami bersaksi kami ni muslim. Maksudnya ajaran ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad adalah agama yang sama. Cuma penggunaan pengistilahan Islam itu berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Penggunaan kalimah Islam untuk dinisbahkan pada agama. Dalam Quran jelas, inna dina indallahil Islam. Tapi nama sebelum ni untuk Nabi-Nabi dan Rasul, agama apa? Dah kalau penggunaan Islam tu khusus untuk zaman Nabi Muhammad, sebelum ni guna agama apa? Kebiasaan ulama-ulama menyebut agama sebelum ni disebut agama tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang didakwahkan tu sama, mengesakan Allah, menyembah Allah semata-mata, hanya dia. Semua ajaran Nabi-Nabi, ke ada Nabi-Nabi ajak sembah berhala? Tak ada. Hak manusia lain, hak tak dengar Nabi ajak tu yang pergi sembah berhala. Ada tak Nabi-Nabi suruh amalkan LGBT? Nabi-Nabi suruh hak lagu lain, hak tak dengar hak Nabi tu lah pergi buat LGBT. Ada tak Nabi ajak tentang materialistik seperti umat Nabi Hud? Nabi Hud ajak lagu lain, dia pergi ikut lagu lain. Okey. Muslim di sini bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok ayat yang kedua. Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Allah turunkan apa dekat Nabi Isa?
kitab Injil. Maksudnya sini kami beriman dengan apa yang engkau turunkan. Kami beriman dengan Injil. Nampak simple, satu benda saja yang dituju, satu benda saja seolah-olah dikhusus, tetapi dia memaknakan sesuatu yang lebih besar. Bila dia melibatkan sesuatu yang menjadi keimanan, dia jadi terkait terus hak lain. Contoh, ayat ni satu je disebutkan, kami beriman dengan apa yang diturunkan olehmu, bermaksud kami beriman dengan kitab Injil yang kamu turun. Automatik dia terkait terus dengan lain. Bukan sekadar kita beriman dengan Injil, tetapi lebih jauh kita beriman dengan Injil ni turun pada siapa? Pada Nabi Isa. Kita pun automatik beriman dengan Nabi Isa. Jadi bila beriman dengan Injil, beriman dengan Nabi Isa, kita juga beriman dengan malaikat hak buat turun wahyu yang bernama Injil tu. Siapa dia? Jibril. Jadi kena beriman dengan malaikat-malaikat. Lepas tu malaikat ni diutuskan oleh Allah, automatik dia terkait dengan Allah. Lepas tu dalam Injil tu dicerita Nabi-Nabi sebelum ni. Jadi kena berimanlah dengan Nabi-Nabi selain daripada Nabi Isa hak turun Injil tu pada dia. Bila dalam Injil tu cerita Nabi-Nabi sebelum ni, kita kena beriman semua. Sama seperti Al-Quran. Bukan kata bila Quran turun pada Nabi Muhammad, kita percaya dan beriman kepada Muhammad saja, tapi Nabi lain yang Allah cerita kita tak mau percaya. Tak boleh. Akan rosak akidah kita. Baik, ada berapa Nabi dalam Quran yang Allah sebut nama? 25. Yang Allah tak sebut nama? Ayat pun ada sebut kan? Ada sebahagiannya disebutkan, dikisahkan, diceritakan pada kamu. Ada yang tak diceritakan. Bermaksud ada Nabi dan Rasul yang Allah tak cerita, tapi ada. Tapi siapa dia? Wallahu alam. Ada sebahagian tu dikatakan Nabi. Contoh siapa? Khidir kan? Itu khilaf lah. Ada katakan Nabi. Zulkarnain ada khilaf juga. Ada kata raja, ada juga bertaraf Nabi. Macam Uzair ada Nabi. Siapa lagi? Yusha, hak teman Nabi Musa tu, bertaraf Nabi. Luqman Hakim pun perselisihan lah antara Nabi. Ada seorang kata ahli hikmah. Tak apalah yang tu. Nak habaknya di sini, banyak lagi yang Allah tak cerita. Kita tak tahu di bumi mana mereka pernah diutuskan, kepada bangsa kaum mana mereka pernah diutuskan. Tu pun orang duk tengok lagi isu contoh Buddha. Ada setengah kata sahabat Buddha tu mungkin seorang Nabi, tapi kesesuaian ajaran dakwah yang dia ajar tu untuk zaman tu. Dan bila dia datang dalam bentuk macam ni, kita pun tak tahu hak Buddha ajar tu betul tak hak mereka ikut hari ni. Kita takut tengah jalan tu dah ditokok ditambah, dikurang, diseleweng. Takut dia ajak dulu jenis lagu lain, mari hak ni jenis lagu lain. Okey, tu kemungkinan lah. Wattaba'na rasul, dan kami ni mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, dan jadikanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Mereka minta ni, jadikan kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Ada satu pandangan Ibnu Abbas berkenaan dengan faktubna ma'asyahidin. Ada satu riwayat asar, sanad dijayid daripada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ni seorang ulama tafsir. Dia juga hebat dalam ilmu jarah wa ta'dil. Tapi dalam ilmu jarah wa ta'dil, dia ni antara golongan ulama yang tasyaddud, yang keras kita panggil. Bukan maksud keras tu backing, tak. Maksudnya untuk dia menerima dan menilai perawi-perawi tu, untuk dia bagi pujian atau dia nak terima tu, memang antara golongan ulama yang sukar. Maksudnya bila datang riwayat dia tu, kita boleh pegang. Contoh bila di universiti ada seorang profesor tu, untuk dia bagi luluh tu, dia ada profesor hak biasa-biasa kan, ada hak senang luluh. Contoh Imam Ibn Razi ni, kalau saya boleh kiaskan macam profesor ni, kalau bukan hak biasa-biasa ni, memang dia nak bagi luluh mudah memang payah. Dia jaga betul-betul KPI dia pula begini. Dia jaga, ni aku tak boleh bagi luluh, ni tak boleh, ni tak capai martabat, tak capai taraf, tak capai tahap. Jadi orang budak-budak pun nak pening dah, aku kalau doktor ni memang payah. Tu tahap macam contoh tadilah. Ada doktor jenis dia kesian kan. Contoh markah luluh 50, 48. Bubuhlah 2 markah nak bagi luluh, cincai-cincai.
Tu biasa, mudah-mudah kan. Tahap-tahap penilai pun macam itulah. Ada ulama jenis bukan kata keras sangat, dia bukan mudah sangat, bukan kata tasahul, dia iktidal, dia panggil pertengahan, sederhana. Okey. Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Ashja'. Maksudnya dia ambil periwayatan itu daripada lelaki yang bernama Abu Sa'id Al-Ashja', menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' ni siapa Waqi' ni? Salah seorang guru Imam Syafi'i. Waqi' telah menceritakan kepada kami Israel. Bukan Israel tu nama orang tu, kebetulan Israel. Jadi Israel ni ambil daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Bila sebut Ikrimah dalam tafsir, dia bukan sahabat Nabi Ikrimah Abu Jahal tu tak. Anak Abu Jahal yang masuk Islam seorang ada nama Ikrimah. Bila jumpa dalam tafsir, sebelum nama Ikrimah, contoh Ibnu Abbas, belakang Ibnu Abbas tu ada nama Ikrimah, tu bermaksud Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Dia adalah anak murid, antara anak murid utama Ibnu Abbas. Ikrimah ni. Jadi apa kata Ibnu Abbas? Faktubna ma'asyahidin, jadikanlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan di kalangan umat Muhammad. Maksudnya dia nak supaya nama dia ni diletakkan bersama dengan penyaksi-penyaksi di kalangan umat Nabi Muhammad. Kalau tuan-tuan baca dalam ayat apa depan tu, ummatan wasata tu, ada ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas tu, depan tu. Okey, ayat tu jadi umat pertengahan ni yang akan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang akan jadi saksi di atas sekalian manusia tu. Bila tuan-tuan baca hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa di mahsyar kelak, peristiwa di mahsyar kelak ni, Allah akan panggil nabi-nabi dan rasul-rasul ni. Contoh panggil Nabi Nuh, Allah akan tanya, wahai Nuh, adakah waktu hidup di dunia bila aku lantik kamu jadi, ni ayat saya lah nak bagi mudah faham, bila aku jadikan kamu nabi dan rasul, adakah kamu dah menunaikan amanah menyampaikan ajaran dan dakwah tu kepada kaum kamu? Allah tanya. Nabi Nuh mengiyakanlah, ya aku dah sampaikan. Ada hak dengar, ada hak tak dengar. Kemudian adilnya Allah di sini bukan kata aku percaya cakap kamu, aku tak perlu panggil depa. Tapi nak cakap adilnya di sini, Allah panggil pula umat Nabi Nuh. Kamu tengok ni, adakah lelaki ini merujuk pada Nabi Nuh telah menyampaikan apa yang patut dia sampaikan kepada kamu? Jadi umat Nabi Nuh kata, lagu mana? Dia menyampaikan, dia tidak menyampaikan. Orang ni tak menyampaikan pada kami, sehingga menyebabkan kami tersesat, kami menerima bala daripada kamu. Bila kita baca kisah-kisah macam ni, bukan Nabi Nuh seorang kena panggil, nabi-nabi semua kena panggil. Sepatutnya, tak patut saya guna ayat sepatutnya tu, tak patut saya guna ayat sepatutnya. Bila Allah tu maha mengetahui, contoh kalau kita kata buat ayat bodoh, Allah tak perlu panggil pun, Allah dah tahu apa yang berlaku. Tapi nak cakap adilnya Allah tu nak tunjuk, bila Nuh kata ya aku dah sampaikan, bukan setakat kalau kita hari ni kita kata ni sebelah atas dunia, bukan dengar sebelah pihak saja. Kamu kata ya, aku tak dengar lagi orang sebelah ni. Tapi nak habaknya seteruk-teruk yang mereka ni pernah diazab oleh Allah. Kalau atas dunia mereka nak menipu, okey. Atas dunia hang nak membohong, okey. Tapi ni di mahsyar Allah tanya, patut dulu kena azab dah, takkan nak cakap bohong lagi tak? Patut bila Allah tanya dia ni menyampaikan tak? Betul dia menyampaikan, kami tak dengar. Tapi dia boleh kata kami tak kenal ni. Padahal depan Allah selagi nak kena seksa pun dia nak membongak lagi. Boleh faham tak maksud dia? Sampai tahap tu. Orang ni tak pernah datang pada kami, tak pernah menyampaikan pada kami. Seolah-olah dia nak backup diri dia ni, nak suruh selamat bahawa Nabi Nuh tak menyampaikan pada dia orang. Habis siapa nak backup Nabi Nuh? Kamu kata ya, depa kata tak. Dia nak cari siapa? Umat Muhammad lah yang akan jadi saksi. Persoalan dia, orang akan tanya, kita tak pernah hidup zaman Nabi Nuh, takkan kita nak jadi? Di mana kita boleh jadi saksi? Inilah kekuatan Al-Quran. Bila Al-Quran turun pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ajak pada sahabat, kita baca dalam ni ada kisah siapa? Kisah Nabi Nuh. Kita duk baca.
Kami tahu, kami jadi saksi sebab ayat Quran ni apa? Firman kamu ya Allah, kamu cerita pasal Nabi Nuh. Nabi Nuh dah menyampaikan 950 tahun, tapi geng ni tak mau dengar. Kami menyaksikan hal demikian. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Mari Nabi Hud pun kita jadi saksi, mari ni pun kita jadi saksi. Tapi kita jadi saksi kerana baca Quran dan faham cerita Nabi. Kalau Quran ni duduk di situ tak baca-baca, nak jadi saksi lagu mana? Kadang-kadang confident dia tak bila sebut Nabi Hud. Oh, Nabi Hud tu itulah kena telan kat ikan tu. Nabi Hud kena telan kat ikan. Hak kena telan kat ikan Nabi apa? Tapi nak cakap confident dia, oh Nabi Hud tahu cerita lagu mana Nabi Hud. Oh tu hak kena telan kat ikan Nabi Hud tu. Nak tunjuk dia pandai tak? Kalau ikan Hud, ya ikan Hud, Nabi Yunus. Jadi kena pandai. Okey. Sebab itulah bila berhadapan dengan Quran, tuan-tuan guru kita ajak 5 benda. 5 benda bila kita nak bermuamalah. Apa dia muamalah? Kita nak bertaamul atau komunikasi dengan Quran. Yang pertama, baca. Automatik dah. Baca. Yang kedua, faham. Jangan baca saja. Baca tu dinilai ibadah berpahala dah. Tapi kita kena faham tujuan Quran turun tu untuk kita baca dan faham isi dia. Tapi kalau kita baca saja tak faham isi, maksudnya seolah-olah tuntutan tujuan Quran turun tak capai ya? Kita baca saja tapi tak mau cuba memahami apa yang Allah turunkan kepada kita. Yang kedua kena faham. Yang ketiga kena menghayati. Faham, menghayati. Okey, apa beza faham dengan menghayati? Kita dah sebut tak? Minggu penghayatan Al-Quran, minggu penghayatan bahasa Arab, minggu penghayatan Lailatul Qadar. Apa beza faham dengan menghayati? Baca, faham-faham lah. Oh, makna dia lagu ni, cerita dia lagu ni, faham. Hayati? Lama dah tak sebut penghayatan, menghayati tak? Okey, kita ambil dasar dia. Kalimah menghayati tu hayat. Hayat apa dalam bahasa Arab? Salah satu sifat Allah hayat. Apa dia hayat? Sifat 20 kan? Hayat. Apa dia hayat? Apa dia hayat? Hidup. Jadi maksudnya menghayati, menghidupkan. Lagu mana nak berhidup? Nak berhidup tu kena, kalau kita, apa beza simpati dengan empati? Satu simpati, satu empati. Bukan peti sejuk Simpati ni apa dia? Simpati ni rasa kesian. Bila orang tu ditimpa musibah, orang tu ditimpa bala, kita bersimpati dengan dia. Oh, kesiannya dia kena bala. Empati ni bukan setakat kesian. Hak rasa kesedihan dia tu kita letak pada diri kita. Dalam lagi. Hak ni kesian saja. Oh, kesiannya tu simpati. Empati ni bukan setakat kita kesian, rasa dia terseksa, rasa dia sakit tu kita cuba bawa dalam hati kita. Kalau aku kena lagu ni, menghayati, kita kena masuk dalam tu. Ni payah penghayatan. Sebab orang yang menghayati lah akan dibukakan sesuatu yang lebih. Biasanya bila kita menghayati, kita akan cepat ingat sesuatu benda berbanding dengan baca dan faham. Kita baca nak periksa, kita baca, kita faham, tapi tak ingat pun kan. Aku faham cerita tu tapi tak ingat, sebab penghayatan tak ada. Penghayatan ni seolah-olah kalau kita cerita pasal perang, kita masuk dalam tu. Kita menghayati sungguh. Bila kata Nabi terluka, bukan setakat informasi saja, tahu saja Nabi luka, tapi kita letakkan kita dalam tu. Kalau aku bersama dengan sahabat Nabi luka, siapa yang tetap Nabi, benda tu duduk dengan kita sampai bila-bila. Dia panggil memorizing. Kita memorizekan benda tu. Bukan setakat kita tahu, bukan setakat kita faham, tapi kita memorize, kita hidup dalam tu. Bila orang tu hidup dalam peristiwa, orang tu hidup dalam sejarah, insya-Allah dia akan ingat. Hak masa dia nak cerita pasal hak tu, dia ingat hak tu lah. Dia cerita pasal lain, dia memorize hak lain, dia memorize hak lain. Lepas tu mengamalkan. Hak mana Allah suruh buat, hak mana Allah larang tinggal. Nombor 5 ni tak semestinya semua orang. Kalau orang tu ada kemampuan menyebarkan ilmu hak dia belajar tu.
Ada orang tu tak diberi kemampuan, dia setakat faham dia amalan dia tak mampu nak dakwahkan pada orang lain. Yang nombor 5 tu kalau ada kemampuan, dakwahkan. Sebab yang nombor 5 ni tak semua orang boleh buat. Semua orang mampu bercakap, semua orang mampu berkata-kata. Biasanya yang tu waktu tak apa, macam orang kedai kopi tak? Betul? Bagi kat dia 3 jam tak berhenti, tak apa kedai kopi tak? Dia panggil tak rasmi. Bagi kat dia mikrofon suruh duduk depan, tak jadi 3 jam dah. Betul? Dia masa duduk kedai kopi tak? Cerita tu pong tengok pukul 10 tadi dekat nak Zuhur ni tak berhenti. Rancak dia berbual. Cuba Pak Cik Din, kita bagi mikrofon. Agak-agak dan ke 3 jam. A'udzubillah muqaddimah tak mau dah, ketak lutut, guguk lah dah. Tadi dia lain perbezaan. Betul, bila dia tak rasmi, sebab seolah-olah macam tak ada orang tengok, tak ada orang rakam tak. Tapi bila lagu ni, sudah, dia lain dah keadaan dia. Hak 3 jam, mungkin 3 minit pun tak lepas. Tak semua orang boleh. Ada orang ada ilmu, tuan-tuan. Kita bukan nak nafikan, nak cerita pasal lemah orang tak ni. Ada orang tu Allah bagi ilmu, tapi kemampuan menyampaikan macam depan ni dia tak berani. Ilmu dia banyak kalau kita bercakap biasa-biasa. Bang, apa dia makna tauhid? Dia boleh cerita. Tapi kalau nak suruh depan ni, dia jadi gagap, dia jadi gugup. Bukan dia tak ada ilmu, tak. Untuk orang tu ada dua-dua, ada ilmu dan mampu menyampaikan. Ada orang hak jenis cakap saja menyampaikan, dia sendiri tak berapa banyak. Nak tahu orang tu banyak tak banyak, di hujung-hujung biasa dia akan cerita macam ni. Padahal dia baru ceramah 40 minit. Sebenarnya saya banyak lagi nak cerita ni. Padahal dia habis modal dah tu. Tu maksudnya orang tu tak ada mana tu. Cuma dia nak tunjuk dia act dia tu. Kalau dikirakan masa mencemburui kita, sebenarnya banyak lagi. Kalau 2 jam saya nak cerita, tapi kalau kita buat up sikit, kita kata okey tak apa, 2 jam. Lepas tu cukup lah. Dia makan bayar kata. Naknya dia tak ada modal, tapi nak abak dia tu ada modal. Kalau orang lagu tu biasalah. Okey, tak tahulah ada sungguh ke macam mana tak. Tapi kita ni dah lalui benda-benda lagu tu kan. Kita bermula pun bukan ilmu banyak pun. Lah ni pun tak ada ilmu, bolehlah kongsi sikit-sikit. Okey, mana tadi? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ayat yang terakhir. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, dan Allah juga melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin. Ataupun tadi wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Biasanya kalau ulama-ulama kita memondok dulu, bila kalimah makaru ni mereka terjemah dengan tipu daya kan, tipu daya. Tapi sebenarnya makaru ni tipu daya ya, agenda pun ya, perancangan pun ya. Kalau bahasa moden apa dia? Inilah yang disebut konspirasi. Bahasa moden lah tu. Baik, mereka melakukan konspirasi. Maksudnya mereka beragenda, mereka merancang sesuatu, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Allah juga merancang, dan sebaik-baik pembalas tipu daya ialah Allah. Jadi apa yang mereka rancang sebenarnya? Baik, bila mereka nak sampai tahap nak bunuh Nabi, inilah teruk punya teruk Bani Israel ni, hak tersesat lah. Bila mereka nak bunuh Nabi, tuan-tuan, mereka ni golongan ulama yang ditegur oleh Nabi Isa. Kalau mereka bunuh Nabi Isa dengan tangan mereka sendiri, maksudnya maruah dan aib mereka tercalar lah. Kamu tu ulama, kamu pergi bunuh Nabi. Jadi dia nak buat satu rancangan yang biar Nabi Isa ni terbunuh, tapi orang tak nampak depa yang rancang. Biar Nabi Isa ni terbunuh dengan orang lain punya kerja. Jadi cara yang terbaik, bila Pontius Pilate memerintah masa tu, dia pergi fitnah dan racun berkenaan dengan Nabi Allah Isa. Jadi kumpulan-kumpulan Sanhedrin, Saduki ni, mereka pergi jumpa, mereka habaq apa dekat Pontius Pilate? Pertama, mereka cerita pasal penisbahan atas nama agama, yang mana Nabi Allah Isa ni telah mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan salah, menyalahi pegangan agama Yahudi yang kami duk ajak, yang kami beriman, yang kami percaya. Mari dia ni tak tahu kok mana ni.
Kami tak pernah dengar sebelum ni banyak yang telah melakukan penyesatan di dalam agama Yahudi yang kami pegang. Padahal tak lagu tu, dia hak sesatnya. Tapi dia pergi tuduh Nabi Isa yang sesat. Yang pertama, hujah dia atas nama agama. Yang kedua, orang yang sama, Nabi Isa inilah yang menghalangi kami untuk melakukan ketaatan kepada pemerintah. Maksudnya dialah yang duk alak kami, dia tu orang luar, orang Rom, tak payah bagi ketaatan, tak payah bagi taat setia pada dia. Dia yang duk ampu kami, duk racun kami. Padahal Nabi Isa tak campur pun. Jadi dia guna nama Nabi Isa, dia fitnah nama Nabi Isa. Yang ketiga, dia ni adalah pemecah masyarakat, pemecah belah masyarakat. Sebab apa? Sekiranya seorang anak tu jadi pengikut dia, anak ni akan derhaka dan bergaduh dengan bapa. Kalaulah seorang tu bapa jadi pengikut, akan bergaduh dengan isteri dia, dengan anak dia. Jadi dia ni seolah-olah pemecah belah masyarakat dan keluarga. Lepas tu dia ni menggunakan sihir dia untuk tarik orang pada kumpulan dia. Dia kata sihir sebenarnya mukjizat. Kan mukjizat Nabi Isa hebat-hebat kan? Boleh sembuh orang buta, boleh apa lagi? Boleh periuk orang mati, boleh menyembuh penyakit sopak. Yang Quran cerita masa kecil, dia boleh tahu apa yang kita dah makan, dia boleh tahu apa yang mak atau guru bapak kita simpan kat rumah. Kemudian dia buat apa tu? Yang Quran cerita, dia ambil tanah, dia bentukkan prototipe burung, kemudian dia tiup pada burung tu hidup sungguh. Pelik lah. Jadi menarik orang lain untuk mendekati dia. Yang ni dituduh sebagai sihir. Dia ahli sihir. Yang lebih tak boleh belah apa dia? Dia adalah merupakan seorang anak zina. Sebab dia lahir tanpa seorang bapa. Mak dia seorang penzina dan dia adalah anak zina. Teruk tu tuduhan tu. Tapi semata-mata nak bagi puas hati, melampiaskan dendam dan dengki dia pada Nabi Isa, mereka fitnah Nabi Isa. Bila dengar orang ni adalah penyesat agama, raja hak dengar tu senyum ke marah? Marah. Lepas tu menghalang pula daripada memberikan ketaatan, marah. Kemudian pemecah belah, marah. Sihir, marah. Anak zina pula, lagi tak boleh belahkan. Jadi atas sebab-sebab dan dasar itu, maka perintah pun dikeluarkan supaya pi tangkap Nabi Isa. Jadi pilah. Masa tu Nabi Isa, aduhlah kalau kita tengok karya Leonardo da Vinci, The Last Supper tu kan, pernah tengok gambar tu dalam cerita Da Vinci Code tu. Cerita Da Vinci Code tu, apa yang dimaksudkan dengan The Holy Grail kan, The Holy Grail, Holy Blood tu. Baik, gambar Da Vinci tu biarlah. Cuma nak habaknya, Nabi Isa seolah-olah masa tu kira santapan terakhir bersama dengan sahabat dia sebelum diangkat oleh Allah. Jadi dia dah bagi tahu dah di situ bahawa salah seorang pengikut dia akan mengkhianati dia. Tapi tak tahu siapa. Mungkin dia tahu dah. Baik. Masa tu dia bersama dengan sahabat dia, kalau ikut sejarah di taman, nama taman tu Getsemani. Jadi bila kumpulan tu masuk, siapa hak masuk tu? Tentera Rom, dia tunggu di luar. Tentera Rom tunggu di luar, dia suruh Judas Iskariot tu masuk, keluarkan Nabi Isa. Jadi dia diberi upah berapa? 30 shekel. Shekel ni perak lah. Kalau kita nak suruh buat kerja tu hari ni, kalau kita kata kita hidup zaman Nabi Muhammad, Abu Lahab tawar 30 wang perak. Tunjukkan Muhammad bersembunyi kat mana. Agak-agak nak tunjuk tak? Agak-agak nak tunjuk tak? Tak, kita ni pengikut Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad bersembunyi kat mana. Tiba-tiba Abu Lahab tawar, aku bagi kat kamu 30 dirham, tunjuk Muhammad duduk sembunyi kat mana. Nak tunjuk tak? Ya ke? 30 dirham ni takut 300 ribu kau masa tu dah. 300 ribu ni, walaupun bukan tu harga sebenarnya. Cuma kerana habuan dunia tadi, dia sanggup mengkhianati. Jadi bila masuk tu, Allah angkat Nabi Isa dan tukar rupa dia iras apa? Iras Nabi Isa. Jadi bila keluar, orang tangkap siapa? Orang tangkap Judas. Sebenarnya bukan hari ni keliru antara Judas dengan Isa. Malam tu lagi mereka dah keliru sebenarnya. Antara kesatria, tentera-tentera Rom, antara majlis kehakiman Rom. Sebab apa mereka jadi pening? Sebab
Nabi Isa, anak murid dia ada 12 orang. Bila Judas Iskariot tak ada, berapa orang patut ada dalam taman? Patut ada 12 sekali dengan Nabi Isa. Sepatut murid dia 11, Nabi Isa 12. Bila Judas Iskariot masuk, jadi 13. Tapi bila Judas Iskariot keluar, muka dia dirupakan, dia ditangkap, patut dalam tu ada berapa? Dalam tu ada 12, tapi dalam tu tinggal 11. Kok pening dah. Sepatut duduk dalam taman 12. 11 murid sekali dengan Nabi Isa. Sebab Judas Iskariot tak ada di situ kan. Jadi bila 12 dalam taman, Judas Iskariot pun masuk, jadi 13. Bila keluar pun patut 13 orang. Jadi bila mereka tangkap semua bilang, tinggal 12. Situ bagi mereka dah berasa pening dah. Patut pergi mana seorang lagi? Dan lebih mengharukan, memeningkan mereka, bila Judas yang ditukar tu tak sama langsung sikap dia dengan Isa yang mereka kenal sebelum ni. Tangkap kawan ni jenis perawakan lagu lain lah, senang. Kalau kita tangkap muka macam saya, contoh muka macam saya, yang tuan-tuan kenal saya jenis lagu ni. Biasa ustaz lagu ni, tapi tiba-tiba kena tangkap tu nampak lembek tak? Contoh dulu, ni keras, ni lembek nampak. Muka macam ustaz dah, tapi ustaz betul ke ni? Jadi lagu lain. Jadi satu kerana perawakan tu beza, jumlah tu pula patut 13 tinggal 12. Situ lagi mereka berasa lagu lain dah. Walaupun nak abang lagu mana, tapi hakikatnya dah muka tu mereka anggap tu lah Isa. Tapi mereka dah duk main tak sedap dah. Lalu kawan tu lah yang kena hukum. Baik tuan-tuan, yang sebenarnya kita tahu tu bukan Nabi Isa, siapa cerita? Allah tolong buka. Bayangkan kalau Allah tak buka cerita sebenar, kita cari sejarah tu sendiri, agak-agak kita hari ni kalau Allah tak buka, di tiang salib tu kita anggap siapa? Di tiang salib tu mungkin kita anggap macam saudara Nasrani kita, itulah Isa kalau Allah tak buka sebenar. Tapi sebab Allah buka, kita percaya tu bukan Isa. Tapi sebab orang Kristian tak beriman dengan Quran, dia duk ingat ke itulah Isa. Jadi bila tu bukan Isa, mereka disalib. Cara hukuman salib tu bukan hukuman Bani Israel, tu hukuman datang daripada Rom. Dah pemerintah Rom, dia hukum cara Rom. Cara tu ialah cara nak bagi orang yang kena hukum tersiksa dan mati perlahan-lahan. Dia didepangkan tangan dia, bukan depang, tambah G belakang, didepangkan tangan, lepas tu paku kan. Kita kalau tak kena duk lagu ni, paku tangan sendiri, sakit ke tak? Kita ambil hak boleh bergerak ni, bukan hak orang ikat, bukan hak orang paku, hak boleh bergerak, ambil paku seketui, pang atas tangan. Lagu mana? Tapi hak boleh bergerak ni lain. Walaupun kita tahan sakit ni, duk boleh main aduh fuh lagi tak? Maknanya keselesaan untuk kita buat betul tu. Tapi bila ni orang pang duk lagu ni, punyalah seksa tak? Dah lah sakit kena paku jari tu, lepas tu tak boleh nak buat apa, terik ni. Kaki pula disilang 2, paku 1. Maksudnya punyalah seksa, sakit tak boleh nak fuh, tak boleh nak buat macam ni kan. Ni boleh buat macam ni, kena duka ke berduri ke. Ni duk lagu tu, lepas tu darah keluar, mati sikit. Okey. Dan inilah yang saya nak habaq. Benda penyelewengan boleh membawa makan ataupun terhakisnya akidah. Ni bentuk penyelewengan. Allah buat tu betul dah. Jadi bila berlaku penyelewengan dalam agama, dia boleh makan akidah. Yang menyebabkan hasil daripada peristiwa ni, mereka menganggap Isa tu anak Tuhan. Satu, yang disalib tu Isa jadi anak Tuhan bila? 325 tahun selepas peristiwa ni baru jadi anak Tuhan. Sebelum tu tak ada orang pun menganggap dia anak Tuhan. Orang menganggap dia seorang hamba. Kalau hak beriman tu, dia tu Nabi, dia Rasul. Stop. Mari 325 Masihi, zaman Maharaja Konstantin memerintah di Byzantium, terjadi satu persidangan Nisia. Nisia tu dekat Turki lah sekarang. Jadi bincang, barulah Nabi Isa tu dilantik sebagai anak Tuhan tahun tu baru 325.
Asalnya lagu mana? Duk bincang-bincang, asalnya nak kata Isa tu Tuhan terus ya? Tuhan terus, lepas tu jadi anak Tuhan. Pasal apa Isa tu Tuhan terus? Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak ada pak. Lepas tu geng-geng lain pun Nabi Adam tak ada pak, tak ada mak, patut dia yang layak lagi jadi Tuhan. Tak jadi, kurang sikit. Anak Tuhan, anak Tuhan, tak ada mak pak kan. Lepas tu duk diiktiraf sebagai anak Tuhan dah sampailah ni. Sebenarnya ramai hak sokong bukan anak Tuhan, tapi dia guna kuasa kediktatoran Konstantin masa tu. Dia kira menjadi akidah bagi agama Kristian Roman pada masa tu, ambil hak Isa tu sebagai anak Tuhan. Sebenarnya dia pun bukan nak beriman sangat, tapi dia nak masuk dalam konteks politik, dia nak cari pengaruh. Maksudnya bila orang suka benda lagu tu, dia seolah sokong benda lagu tu, walaupun dia tahu benda tu batil, benda tu salah. Benda tu salah. Jadi duduk dalam salah tu berapa lama dah tuan-tuan? Sampai hari ini. Dan mereka guna isu penyaliban tu sebagai isu penebusan dosa. Seolah-olah dosa umat manusia seluruhnya tertebus dengan tersalibnya, kita anggaplah macam dia anggap Nabi Allah Isa tu. Bila Nabi Allah Isa kena salib, dosa-dosa sebelum ni tertebus. Kerana bagi mereka sejak Adam dulu manusia melakukan dosa. Anak-anak Adam melakukan dosa sampai Nabi Isa. Disalibnya Nabi Isa tertebus dosa-dosa sebelum ni. Betul ke tertebus? Persoalan kita, betul ke dengan salibnya Nabi Isa terbatal atau tertebusnya dosa? Kira macam tak berdosa. Jadi orang hak sebelum Isa semua masuk syurga, neraka tak ada nilai. Lagu tu ke jadi? Adam sampai Isa confirm ada yang buat dosa, ada yang Allah hukum, ada yang Allah azab. Jadi bila Allah dah korbankan anak dia, Sons of God yang nama Jesus ni, adakah terbatal dosa-dosa sebelum ni? Jadi umat sebelum Nabi Isa disalib sampai kepada Adam tu, adakah semua akan jadi penghuni syurga? Kalau betul demikian, kalau betul, siapa yang paling bergembira? Antara orang yang bergembira ialah Fir'aun. Aku dulu atas dunia kena laknat, mengaku jadi Tuhan, tiba-tiba nasib baik betul lah, Tuhan mengorbankan anak dia sampai dosa aku pun terhapus sekali. Namrus antara yang bergembira, mengaku jadi Tuhan lawan Nabi Ibrahim, nasib baik, Isa tertebus, aku pun tak ada dosa. Hak lawan Nabi Nuh pun dulu hanyutlah lah ni, tak ada dosa, ni pun tak ada dosa, ni pun tak ada dosa, ni pun tak ada dosa. Kalau kira begitulah, ke ada pemahaman dia, sebahagian diampunkan, sebahagian tak ampun. Bagaimana pula nasib hak selepas penyaliban? Confirm orang yang hidup selepas peristiwa penyaliban pasti ada yang buat dosa. Dosa mereka siapa nak ampun? Kita kata hak sebelum ni tu tertebus dengan penyaliban. Orang hak hidup selepas penyaliban siapa nak ampun dosa? Sebab tak akan berlakulah the second crucifixion tu. Sebab tu ada istilah Trinity, God, Sons of God, ada satu lagi, apa dia? Holy Spirit, Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itulah satu roh suci yang akan masuk dalam siapa? Yang akan hulu dalam siapa? Akan hulu dalam dia priest, dalam siapa? Pedri mereka. Jadi sebab tu pedri mereka ada kuasa mengampunkan dosa. Duduk dalam bilik kecil tu, orang mari, okey, ampun dosa, bayar RM20. Takkan pun dosa saja tak? Kena RM20. 100 orang mari sehari, 2,000 dah, sejuk-sejuk tak? Okey, dia boleh ampunkan dosa orang lain, dosa dia bertimbung pun tak siapa nak ampun, tak tahu. Itulah bahaya dianya. Dulu ada satu kes, seorang pedri tu dia masuk Islam sebab dia pening kan? Dia pening dengan isu macam ni kan? Dia nak jadi cerita, berlaku tu Allah takdirkan ada seorang wanita, beg dompet dia ni, beg dia ni kena ragut, kemudian lepas tu lelaki tu rogol pula dia. Jadi lepas kejadian tu dia pun pergi ke gereja, jumpalah dengan pedri tu. Hari ni aku bernasib malang, dirogol oleh seorang lelaki, beg duit aku kena ambil. Moga-moga kamu bersabar, moga Allah ampunkan dosa kamu, Tuhan ampunkan dosa kamu.
2-3 minit lah perempuan tu keluar, mari pula hak merompok dia tadi. Merompok tadi pun mengaku juga, hari ni aku buat dosa, aku ambil duit seorang perempuan, mata aku rogol dia. Moga-moga Tuhan ampunkan kamu. Lepas tu dia terfikir, hak kena buang aku ampun, hak buat dosa buang aku ampun. Pening. Dah sekali pening, dia campurlah dengan dia belajar sikit-sikit tu, akhirnya dia masuk Islam. Baik, kalau betul-betul roh spirit ataupun Holy Spirit ni berfungsi, maksudnya ada kuasa mengampunkan dosa. Baik, dalam dunia ni negara mana paling banyak penjara? Dalam dunia ni negara mana paling banyak penjara? Negara hak besar-besar lah. Kita kata antaranya Amerika, Rusia. Dah ada kuasa mengampunkan dosa, buat penjara buat apa lagi? Dah penjara tempat orang bersalah. Dah bersalah, ampunkan dosa terus lah. Dia bersalah, ampunkan dosa. Dia bersalah, ampunkan dosa. Buat apa nak buah dalam penjara? Dah kuasa mengampunkan dosa tu kamu ada, perlu lagi tak penjara? Tak, kalau kita main logik lah, tak payah dah lah. Dia ni rogo orang, okey, aku ampunkan dosa, tak ada dosa dah. Dia ni bunuh orang, aku ampunkan dosa, tak ada dosa dah. Tak payah buat jail sekali. Ni bubuh jail ni tak boleh nak ampun dah. Macam mana? Kekuasa pengampunan tu disekat dah. Maksudnya buat apa lagi? Maksudnya depa pun tak boleh pergi ya. Maksudnya benda tu karuk, benda tu marut. Bukan haruk-marut. Haruk-marut tu lain. Ni karuk-marut. Banyak benda lah yang kita boleh apa? Kita boleh lawan dengan akal. Untuk kita timbang atas logika dan rasional tu tak masuk. Tapi hakikat sebenarnya Holy Spirit yang mereka percaya tu siapa? Ni tak boleh cerita di sini. Dia jadi fitnah pula. Kalau ikut yang sebenar Holy Spirit tu ada berkenaan dengan Islam kita. Hak sebenar sekali. Tapi mereka percaya Holy Spirit itu satu roh suci. Satu roh suci yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam sehingga melahirkan Isa. Kalau kita dalam Islam jumpa dalam Quran, Ruhul Kudus merujuk pada siapa? Jibril. Ruhul Kudus merujuk pada Jibril, hak sebenar. Tapi hak saya maksudkan tadi, Holy Spirit di sisi mereka siapa? Hak Islam tu Ruhul Kudus Jibril lah. Di sisi mereka Holy Spirit tu Pani. Kena tahan saya untuk tahu tu. Jangan bagi saya balik. Okey, boleh berhenti dah, habis dah ni. Okey, sikit kan saya nak berhabis. Bila benda-benda tadi dah kena salib. Ni lah antara rentetan cerita. Dan yang kita boleh sambung, atas sebab itulah Allah, kalau kita kata, nak kata apa? Nak kata rehatkan Nabi Isa, mungkin tak tepat kalimah rehat. Kita kata angkat tu, kita nak kata apa? Sementara tu. Nak kata rehat ke? Rehat pun tak betul kot. Nak kata apa? Nak kata simpan ayat kita lah, bahasa kita lah tu mungkin tak betul. Simpan lah. Kalau kita pemain simpanan tak guna lagi tak? Orang lain duk tengah main, hak ni nak guna nanti hak penting-penting. Jadi bila hak penting-penting tu dalam hadis Nabi, bila Nabi Isa turun kelak, apa tugas-tugas dia? Antara hadis-hadis sahih cerita, pertama mematahkan tiang-tiang salib. Yang kedua membunuh babi. Yang ketiga menghapuskan cukai. Yang keempat, hak paling penting membunuh Dajjal. Baik. Ada sebahagian ulama-ulama mentafsirkan secara harfi, literal. Dia ambil hak literal sungguh. Ada yang kata ini bentuk majas. Bila majas tu dia bukan hakikat, tapi dia kiasan. Baik. Kalau kita kata mematahkan tiang salib, kita ambil hakikat dia, literal. Jadi gambaran dia Nabi Isa ni turun cari jenis tiang salib, pergi repih patah, jumpa salib repih patah. Dia akan jadi lagu tu lah kalau kita ambil hakikat. Membunuh babi, pantang jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Jumpa babi, bunuh. Okey, yang kias kata majas tu, umpama mematahkan tiang salib, apa dia? Mematahkan hujah Nasrani dan Kristian, seolah-olah dia nak membetulkan balik akidah dan i'tiqad bahawa dia tu bukan anak Tuhan. Dia adalah seorang hamba Allah yang bertaraf Nabi dan Rasul saja. Dia betulkan baliklah.
akidah sebenar. Yang kata hak bunuh babi tu, ada setengah ulama kata majas dia meneruskan pengharaman dalam Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Contoh dalam Quran, pengharaman babi. Jadi dia mari meneruskan pengharaman babi tu. Bang kata jumpa babi bunuh. Zaman Nabi Muhammad tak ada babi ke? Zaman Nabi Muhammad ada babi ke tak ada babi? Ada, tapi jumpa tak suruh bunuh kan? Babi tetap ada, tapi jangan kamu makan babi. Hak ni Nabi Muhammad dulu setakat jangan makan je, jumpa babi tak suruh bunuh pun. Hak ni setakat jumpa babi bunuh. Jadi maksud majas yang diberikan oleh ulama kontemporari ialah meneruskan pengharaman babi. Sebab antara hujah-hujah logika ni, sebab penggunaan babi ni duduk dalam semua aspek, kita kata apa, kehidupan dah. Kalau dulu mungkin orang jadikan babi ni sebagai makanan saja, lepas tu kulit dia buatlah macam-macam tertentu. Tapi lah ni dah masuk macam-macam dah tak? Dalam bidang masakan pun ada unsur-unsur tu, pakaian pun unsur-unsur tu. Maksudnya nak buat kasut ke tekstil pun, maksudnya penggunaan bahan daripada babi tu dah meluas. Sampai ke ada satu tahap dulu dia panggil apa? Transplantation ke? Satu jenis perubatan, dia pembedahan. Sebab unsur organ dalaman babi ni dikatakanlah, kita punya bukan doktor, bukan sains, dikatakan dia hampir sama dengan orang. Maksudnya kalau contoh jantung kita rosak ke apa, boleh ambil jantung babi tu bubuh. Tak betul, jangan ketawa. Maksudnya dia boleh berfungsi. Maksudnya kalau kita dah rosak, bubuh dia tu boleh meneruskan hidup. Boleh meneruskan hidup organ dalaman tu. Kalau dulu kita nak marah kat orang, kita kata kamu ni berwajah manusia, berhati babi. Padahal dia tu wajah orang, hati orang. Tapi kalau maki kat ni memang jadi betul lah. Hak orang buat pembedahan tu tak? Kamu memang berwajah manusia, berhati babi. Padahal kita nak cerita pasal keganasan dia tu, tapi kebetulan dia buat bedah tu, hatu berhati babi sungguh lah. Boleh faham tak? Saja tu lawak lah. Tapi nak abadnya kalau kita sebut hatu jadi betul sungguh lah. Muka manusia kalau tukar benda tu, dia jadi boleh jadi hidup. Jadi sebab itulah di Mesir dulu, saya ingat saya awal 20-an, ulama-ulama di sana duk bahas, adakah haram atau diharuskan memindahkan tu untuk tujuan perubatan lah, bukan saja-saja. Maksudnya sekiranya kita tu nak ambil jantung orang lain tu, tak ada pada masa tu darurat untuk pesakit ni teruskan hidup, kita nak buang hak rosak tu, nak bubuh hak babi tu, diharuskan atau tidak dari sudut perubatan. Jadi adakah kita tu dianggap bernajis dengan najis babi? Bila kata panjang lah dia punya bahas tu. Biarlah hatunya, cuma nak habak di sini. Maksudnya salah satu organ dalam babi boleh digunakan dalam pembedahan ataupun perubatan. Lepas tu bunuh Dajjal. Satu-satunya hak boleh sentuh dan bunuh Dajjal Nabi Isa je. Kita hari ni sado macam mana pun tak payahlah, kalau Dajjal main aku akan tikam Dajjal, aku akan bunuh Dajjal, aku tunggu Dajjal, tak payah action lah. Sebab orang yang akan menguruskan Allah dah khususkan. Nabi Isa je boleh bunuh. Kita setakat boleh bila berdepan dengan Dajjal. Kalau boleh lari daripada fitnah dia pun alhamdulillah. Kalau Allah jauhkan kita daripada dia pun alhamdulillah. Cuma hak kita takutnya, kita duk bagi kuliah, bagi ceramah, kita duk kena fitnah lama dah. Takut kita pun satu masa akan jadi apa dia? Pembenci tu tak apa, takut kita antara follower dia. Tanpa kita sedar lah. Tanpa kita sedar, kita duk jadi pengikut, kita duk jadi follower dia. Tu je. Tu duk ceramah, kita duk ceramah Dajjal ke, duk ceramah Ya'juj Ma'juj ke, duk ceramah fitnah dia, tujuan nak beringat hak tu je. Bukan nak cerita sangat pasal Dajjal itu, semua orang tahu dah pasal Dajjal. Hak cuma kita bimbangnya sistem hak dia buat, fitnah hak dia buat tu, takut kita tak kenal, takut kita termakan. Yang menyebabkan termakan, kita jadi tak perasan, kita antara orang yang jadi follower dia, pengikut dia, yang menggunakan sistem dia untuk menyelewengkan akidah kita. Tu je. Tapi orang ni lagu tu lah, jumpa kita, tu Ustaz Dajjal. Bukan kita perangai Dajjal, sebab kita duk ceramah Dajjal, dia malas nak sebut kita, dia panggil Ustaz Dajjal tu. Kita pergi kat dia, hang pedajal aku. Dia panggil lagu tu lah. Bukan dia nak kata kita tu Dajjal tak.
Tak tahulah, kok ada orang lain nak kata saya dajjal sungguh-sungguh. Rasa-rasa dajjal ke? Okey, itulah maksudnya antara pengajaran yang kita boleh ambil walaupun kita cuma baca malam ni 3 ayat. Kita baca 3 ayat saja, tapi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk terus memahami ayat-ayat dan firman-firman-Nya. Dengan syarat kita kena rajin, bersungguh-sungguhlah nak belajar. Sebab Allah dah bagi tahu dah kan, setiap manusia ni mengikut kemampuan yang telah ditentukan atas diri dia. Dan Rasulullah pun sebut dalam hadis-hadis, sekiranya kita punya niat ke arah kebaikan, Allah akan memudahkan niat yang kita niatkan tadi. Maksudnya kita niat nak jadi orang yang baik, orang yang soleh. Bila kita berusaha ke arah nak jadi baik dan soleh, Allah akan mudahkan kita jalan ke situ. Dan begitu juga kalau kita niat sebaliknya, kita niat nak buat buruk kat orang, kita niat nak buat jahat, dan kita berusaha nak buat jahat dengan buruk tu, Allah akan mudahkan juga jalan buat tu. Jadi tuan-tuan pilihlah jalan mana yang tuan-tuan nak, yang rasa berbaloi untuk tuan-tuan bertemu dan menghadap Allah kelak. Kalau rasa tak berbaloi untuk diletakkan dalam neraka, rasa tak berbaloi untuk terima azab dalam kubur, buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang cakap lagu tu kan, nak ikut Allah, nak ikut Nabi. Ya, memang kita nak demikian. Tetapi kita sedar hakikat, kudrat dan kemampuan kita. Kita buatlah setakat kemampuan kita. Hak kita mampu buat. Hak tak mampu, kita minta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan tersebut. Boleh berhenti tak? Boleh berhenti ni. Nak balik lagi. Agak-agak saya sampai pukul apa? Pukul 1 ke bang? Allah. Jalan tak jam dah malam tak? Jalan jam lagi tak malam? Tak jam dah kan? InsyaAllah mudah-mudahan pukul 12 boleh sampai dah. Ada jamuan apa-apa tak? Alhamdulillah ha? Hak betulnya saya tak makan sejak petang tadi kan? Lepas tu jalan jam pula. Saya duk berkira-kira dah dalam kereta dia. Ni kad masuk dalam kuliah pula. Malu kat orang lah cerita pasal jamuan apa ni. Cuma nak habaknya kata duk kata tak makan lagi lepas Isya nak bercakap ni, tak apalah. Bukan kata nak makan dah. Dah orang makan kita sedia. Ke kita ada orang sedia kita makan? Hak mana? Dah kita sedia orang makan ke dah orang makan kita sedia? Hak mana satu betul? Dah orang sedia kita makan. Orang berbudi kita berbahasa. Kita rasa kenyang, jamahlah sikit untuk jaga adab ataupun kita kata kesusilaan kita bila berhadapan atau bersosial dengan orang lain. Sebab kalau kita tengok contoh konteks puasa pun, walaupun kita puasa, contoh puasa sunat, kalau ada orang ajak makan kan, yang disarankan buat apa? Teruskan puasa ke? Buka puasa? Buka puasa, maksudnya menghargai ajakan orang lain. Yang sememangnya kita ni jarang puasa sunat pun tak. Pantang orang ajak lah. Pantang orang ajak. Orang tak ajak tu pun dalam hati tu ajaklah. Orang tak ajak pun, tapi dalam hati tu nak suruh pihak kawan tu kata ajak mai makan lah. Nak tunggu waktu lah, nak serbu. Okey, kita berhenti setakat ni. Yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tersilap, tersalah, hak serba tak kena tu tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.